Ya, bila kita melihat gambaran yang terpapar di skrin ni, inilah kata orang wajah alam semesta. Alam semesta ni penuh dengan kerahsiaannya yang manusia di muka bumi ini sentiasa mencari rahsia alam semesta. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat di dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhan mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Ya, itu dia dipetik dari surah Fussilat yang dijelaskan ayat 41-53. Ya, Islam melarang umatnya untuk cuba mencari dan melihat Allah SWT ini, kerana sesungguhnya manusia itu sangat lemah serta kerdil dan tidak akan sama sekali mampu untuk melihat Allah, pencipta alam semesta ini. Apa yang diajar oleh Islam ialah untuk manusia sentiasa melihat ciptaan Allah dan berfikir akan kehebatan penciptaan tersebut yang tidak akan sama sekali mampu dibuat oleh mana-mana manusia di atas muka bumi ini. Ya, sesuai dengan firman Allah SWT di atas tanda-tanda kebesarannya, keagungan, kemuliaan, kebijaksanaan, kehebatan dan kekuasaan Allah itu ada di merata tempat ini di dunia untuk difikir dan dinilai oleh manusia yang ingin mencari jawapannya. Ya, justru itu kali ini kita ingin sama-sama menyingkap rahsia alam semesta ciptaan Allah SWT seperti yang telah Allah rakamkan dalam kalamnya, Al-Quranul Quran, seperti yang telah Allah rakamkan dalam kalamnya, dalam kalamnya Al-Quranul Karim yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW lebih 1400 tahun yang lalu. Ya, tatkala Al-Quran diturunkan, manusia belum memiliki teknologi dan ilmu pengetahuan tentang kosmologi. Namun, Al-Quran telah pun berbicara tentang ilmu kosmologi dengan sangat terperinci, kosmologi dengan sangat terperinci dan tepat, sehingga ia diiktirafkan oleh saintis moden hari ini bahawa faktanya dalam Al-Quran adalah benar dan selari dengan penemuan sains moden hari ini. Ini membuktikan bahawa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan yang mencipta alam semesta itu sendiri. Apakah rahsia penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran? Ya, pengertian secara mudah ialah jalan atau laluan yang dilalui, diikuti oleh bintang dan cakrawalan lain dalam masa peredaran pergerakan di angkasa raya. Jadi berkaitan dengan orbit ini, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, hari kiamat pengertiannya, ayat 56-57 yang berbunyi, maka aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Ya, bintang-bintang ialah salah satu ciptaan Allah SWT yang amat indah yang bertaburan di angkasa raya. Ia ibarat gumpalan gas yang terbakar, bersinar dan menyala dengan zatnya sendiri. Bintang-bintang telah menyalakan sinarnya jutaan tahun lamanya tanpa padam, walaupun berlakunya proses reaksi nuklear yang dikenali dengan nama proses sublimasi nuklear. Kenapa Allah bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang, tetapi bukan bersumpah dengan bintang itu sendiri? Ini kerana orang-orang Arab jahiliyah pada zaman Rasulullah SWT mengenal sumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
Makanya mereka percaya tempat beredarnya bintang-bintang itu adalah suatu yang maha agung, ya. Maka layaknya bagi mereka untuk bersumpah dengannya, ya, memandangkan jauhnya tempat beredarnya bintang tersebut dari manusia, ya. Sesungguhnya memang benar tempat beredarnya bintang-bintang iaitu adalah suatu ciptaan Allah SWT yang sangat mengagumkan bagi manusia. Jarak yang terbentang antara manusia dengan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Ya, apa yang kita tahu, ya, cahaya di atas cahaya menyingkap rahsia alam menurut Al-Quran dan sains, ya. Justru itu, ya, rahsia berlakunya siang dan malam yang silih berganti telah pun dijelaskan oleh penciptaan Allah SWT dalam surah Al-Asraf, ya, tempat tinggi, ya, yang berbunyi, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu, ya. Dalam 6 masa lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia berlindung, ya, ia melindungi malam dengan siang yang mengiringi dengan deras silih berganti. Dan ia pula, ya, yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya. Tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah, jualah tentunya urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan perintahnya, sekalian makhluk dan urusan perintahannya. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekian alam. Ya, justru itu, ini ialah ayat yang mengesahkan tentang proses penggantian malam kepada siang dan siang kepada malam, ya. Ia adalah proses putaran bumi pada paksinya di hadapan matahari, ya. Jika bumi tidak berputar, ya, pada paksinya di hadapan matahari, maka tidak akan ada proses penggantian siang dan malam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga hari ini. Ya, kita dipahamkan, ya, seorang pakar astronomi Poland, ya, telah mengutarakan teori heliocentrik dalam buku beliau, ya, yang diterbitkan pada tahun 1543 lah, ya, yang mengisahkan tentang matahari berada dalam keadaan tidak bergerak, statik, ya, di tengah-tengah angkasa, manakala objek-objek lain di angkasa raya berpusing mengelilinginya. Perkara ini telah dilaporkan dalam Stanford, ya, dipaparkan, dalam sejarah sejarah pengajian, ya. Jadi sebaliknya, Al-Quran menegaskan bumi dan matahari berputar dan tidak statik kedudukannya. Jadi fakta ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Anbiya, ya, para nabi, ya, yang berbunyi, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, ya, serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, ya, di angkasa lepas. Jadi perkataan yashbahun bermaksud berenang, perkataan berenang pada asas. Ya, perkataan berenang pada asasnya berkaitan dengan perbuatan seseorang yang bergerak dalam air, ya, melalui pergerakan anggota badannya. Ya, setakat inilah dulu, ya, penggosianku cerita tentang rahsia alam semesta. Kalau nak diceritakan rahsia alam semesta, memang tidak ada habisnya, ya. Sungguh indah, sungguh takjub ciptaan ilahi, ya, yang menciptai alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa di lain kali, ya. Terima kasih. Thank you so much. Bye. Love you.